Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh warga Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya Azlan Shah Nabis Khan, merupakan CEO Arba Foundation. Dulu saya bergraduasi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang sarjana pengajian Islam di Fakulti Pengajian Islam. Alhamdulillah. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin berkongsi beberapa kata-kata nasihat ataupun dorongan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudari yang mungkin terperangkap di kampus ataupun sudah pun pulang ke kampung, tetapi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini tentu ada banyak perubahan yang berlaku kepada rutin, kepada gaya hidup kita. Jadi mungkin ia menjejaskan pengajian, atau mungkin juga ada pelajar-pelajar yang selama ini menampung kos pengajian dengan kerja-kerja sambilan. Kerja-kerja tersebut juga terjejas disebabkan PKP ini. Walau apapun ujiannya, walau apapun keadaannya, semoga kita dapat terus melihat kehadapan dengan positif dan kita cuba menggali hikmah. Tentu ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi yang Allah Subhanahu Wa Taala susunkan untuk semua hamba-hambanya yang dikasihi. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin berkongsi, kalau kita lihat, kita sudah pun masuk ke bulan Ramadan, satu bulan yang begitu istimewa, bulan yang dilipat gandakan ganjaran pahala, dibuka pintu rahmat seluas-luasnya dan ditutup pintu-pintu neraka. Bahkan syaitan yang menggoda dan kita juga digari dan dibelenggu. Jadi dalam kesempatan ini tentu ramai juga kawan-kawan yang terasa mungkin banyak waktu terluang, ataupun kalaupun yang sedang menyiapkan disertasi ataupun tesis, mungkin rasa sedikit kurang produktiviti ataupun down sikit dengan keadaan ini kan. Mungkin rasa tak bersemangat begitu. Tidak mengapa, dalam tempoh ini kita jadikan peluang ini sebagai peluang untuk kita membina semula kekuatan spiritual dan kekuatan moral kita. Jadi kadang-kadang kita terlalu bergelumang dengan pengajian ataupun kerja-kerja yang melibatkan fakta, melibatkan banyak menggunakan akal, tetapi kadang-kadang kita kurang memberikan bahan ataupun memberikan ruang untuk diri kita ini merenung daripada aspek-aspek spirituality, dari aspek ketuhanan, daripada aspek kemanusiaan. Jadi Ramadan ini ataupun Ramadan ditambah pula dengan tempoh PKP ini satu kesempatan yang luar biasa dan satu kesempatan yang istimewa untuk kita mencari semula makna hidup, mencari semula pengertian untuk apa aku berjuang untuk menamatkan pengajian dalam peringkat sarjana muda, sarjana ataupun doktor falsafah. Kenapa aku lalui kesusahan-kesusahan yang seperti ini, berpinjam duit di sana sini, terpaksa menghabiskan simpanan, bekerja sampingan kan. Jadi kadang-kadang kita lost, kita hilang dalam kesibukan ini tanpa kita sedar. Kita sudah tidak lagi mempunyai direction yang jelas, hala tuju yang jelas, yang betul-betul memberikan kepuasan kepada rohani dan jiwa kita. Jadi Ramadan ini memberikan kita peluang itu. Jadi dalam masa peluang Ramadan ini, saya mencadangkan boleh sahabat-sahabat, teman-teman membaca bahan-bahan yang boleh menyuntik ataupun menjentik perasaan. Kalau yang mungkin sudah pandai membaca Al-Quran, boleh membaca Al-Quran dan cuba memahami maksud yang dinyatakan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun boleh juga membaca buku-buku yang berbicara tentang kerohanian. Misalnya buku-buku Profesor Dr. Hamka, seperti Tasawuf Moden, Pandangan Hidup Muslim, Falsafah Ketuhanan. Ini semua buku-buku yang ditulis oleh seorang ulama, juga seorang cendekiawan, sastrawan, dan juga sejarawan, pakar bahasa, dan beliau sendiri diberikan kedoktoran hormat daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada era Tun Abdul Razak dulu. Kalau tuan-tuan ada peluang, kalau berziarah ke muzium Profesor Dr. Hamka di Indonesia, di Padang, kita berkesempatan melihat UKM itu tersergam indah di muzium, dan saya waktu pergi, saya terasa begitu bangga melihat Profesor Dr. Hamka dikurniakan doktor kehormat itu daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi buku-buku beliau boleh dibaca, mungkin ada di dalam library ibu bapa kita, ataupun kita boleh juga membelinya secara online hari ini. Tuan-tuan search sahaja di Google, mencari buku-buku Profesor Dr. Hamka. Di sana ada perkhidmatan dengan bayaran yang cukup munasabah. Buku itu akan terus dihantar ke rumah kita. Jadi dalam waktu lapang ini kita boleh membaca.
Ataupun mungkin kalau ada yang berminat membaca novel-novel, boleh membaca novel-novel yang ada makna yang mendalam. Misalnya Profesor Dr. Hamka juga menulis novel-novel sedemikian. Dipanggil dulu tulisan-tulisan roman, kisah-kisah cinta tetapi ada mesej-mesej kehidupan. Misalnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, ataupun Di Bawah Naungan Kaabah. Ataupun mungkin penulis-penulis moden juga hari ini, misalnya dalam bahasa Inggeris yang diterjemahkan, dia sebenarnya daripada bahasa Portugis tapi diterjemahkan dalam banyak bahasa antarabangsa. Yang ada bersama dengan saya petang ini ialah The Alchemist, satu buku yang ditulis oleh Paulo Coelho, seorang penulis daripada Brazil tidak silap saya. Dia menulis buku ini menggambarkan satu kisah yang begitu ringkas, seorang penggembala kambing, budak, dan dia mencari harta karun. Dia mencari harta dan dia mengembara ke banyak tempat. Lalu ending cerita ini begitu menarik. Dia akan menjentik perasaan kita. Dia akan mengangkat motivasi dan kerohanian kita dalam melihat kehidupan ini dengan penuh nikmat yang sebenarnya Tuhan sudah pun berikan kepada kita. Jadi saya mengajak, satu, boleh membaca buku-buku yang bersifat kerohanian. Yang kedua, boleh juga dalam tempoh ini ramai dalam kalangan kita yang ada akses kepada internet dalam kadar kelajuan dan juga data limit yang banyak, luar biasa. Jadi boleh gunakan peluang tersebut untuk menonton dokumentari-dokumentari yang bersifat alam, bersifat mendalami culture, budaya manusia di pelbagai tempat-tempat berbeza di dunia. Dan itu akan menyebabkan kita lebih kaya dari sudut pandangan kita lebih luas, kita lebih menghargai kepelbagaian, dan itu semua penting untuk kita membina masa depan yang lebih harmoni. Kita hidup di satu negara yang majmuk, kita hidup di satu negara yang saling berbilang kaum dan agama. Kita perlu banyak belajar untuk coexist secara aman, secara damai, seperti mana kita telah coexist selama ini, hidup bersama dengan aman. Jadi kadang-kadang kita tidak kenal menyebabkan kita berpersepsi, kita tidak kenal menyebabkan kita mudah terpercaya dengan mesej-mesej yang berbau perkauman dan juga sentimen-sentimen agama. Ini perlu kita hentikan, ini perlu kita baiki dengan kadar yang segera. Ramadan ini adalah peluang yang terbaik untuk kita suburkan balik keharmonian dengan kita secara individu membaca bahan-bahan yang meningkatkan kerohanian dan menonton video-video ataupun dokumentari-dokumentari yang boleh memberikan kita perspektif yang lebih luas terhadap kehidupan ini. Jadi mungkin itu sedikit perkongsian saya. Saya mendoakan semua kawan-kawan yang berada di kampus ataupun yang telah pun berjaya pulang ke rumah agar dapat teruskan pengajian dengan jayanya, menamatkan pengajian dengan jayanya, dan juga mencapai matlamat yang ditetapkan. Misalnya matlamat dalam pengajian itu mendapatkan scroll ataupun mendapatkan kejayaan tertentu. Dalam Ramadan juga kita ingin mencapai matlamat untuk mencapai takwa, iaitulah rasa kehidupan bertuhan, rasa diawasi oleh Tuhan, iaitu rasa sayang dan juga rasa takut kepada Tuhan. Jadi itu perkara yang perlu kita usahakan bersama-sama dalam Ramadan ini, saya dan tuan-tuan semua. Jadi saya ingin mengakhiri perkongsian saya ini dengan penghargaan kepada Universiti Kebangsaan Malaysia yang memberikan saya sedikit ruang. Jadi tuan-tuan boleh sharekan video ini dengan hashtag saya sayang UKM, dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 buat Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia adalah universiti kebanggaan kita, dan semoga Universiti Kebangsaan Malaysia terus maju dan terus cemerlang di masa-masa hadapan, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.